Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Isu kebajikan petani jadi fokus Mukris. Penyelesaian terhadap isu berkaitan hak dan kebajikan petani di Kedah, terutama di kawasan Jerlun, menjadi fokus dua calon parlimen itu dalam kempen pilihan raya umum ke-15. Presiden Pejuang dan calon parlimen Jerlung Datuk Seri Mukris Mahathir mendakwa rata-rata petani di negeri Jelapang pada itu berada dalam keadaan terdesak kerana hasil pertanian mereka yang semakin terjejas setiap tahun. Beliau yang juga penyandang kerusi parlimen itu menyifatkan situasi tersebut sebagai the perfect storm apabila dua keadaan, iaitu masalah perubahan iklim dan isu pentadbiran berlaku serentak yang menyebabkan pendapatan petani jatuh merundum. Sebagai contoh, harga input pada seperti baja benih racun semakin meningkat. Jadi bayangkan kos untuk mengeluarkan padi meningkat dengan begitu ketara sekali, dan ini tiada kena-mengena dengan cuaca. Cuaca sudah tentu satu hal, yang ini berkenaan bagaimana sektor padi ini diuruskan oleh pihak berwajib, dan ini menekankan petani. Kalau hasil pendapatan nelayan menurun, mereka diberikan allowance sara hidup, tetapi petani tidak ada, katanya ketika ditemui semasa berkempen di Kampung Wang dekat Jerlung hari ini. Justru Mukris yang juga bekas Menteri Besar Kedah mencadangkan agar subsidi diberikan secara terus kepada petani, bukannya kepada pembekal input pertanian, bagi membantu golongan itu meneruskan hidup. Sementara itu, calon BN bagi Parlimen Jerlung Datuk Othman Aziz berkata, isu berkaitan petani adalah perkara yang sering dikemukakan kepada beliau, memandangkan sektor pertanian diibaratkan sebagai tradisi masyarakat di kawasan itu. Beliau berkata selain faktor cuaca yang tidak menentu, akibat perubahan iklim dunia, penyelenggaraan sistem saliran dan pengairan yang tidak dilakukan secara berkala juga akan menyebabkan masalah tanah menjadi terlalu lembut sekaligus menyukarkan proses penuaian padi. Oleh kerana air tidak boleh disalir keluar cepat, terlalu lama tanah keras menjadi lembut dan menyebabkan masalah kepada jentuai untuk mengeluarkan hasil tuaian padi, katanya. Menurut beliau, sekiranya tindakan segera tidak diambil untuk menangani masalah itu, kira-kira 90% penduduk Parlimen Jerlung yang terlibat dalam industri pengeluaran padi akan terjejas. Parlimen Jerlung menyaksikan persaingan 4 penjuru PRU15 ini, iaitu Mukris, Othman serta calon Perikatan Nasional Dr. Abdul Ghani Ahmad serta calon Pakatan Harapan daripada Mohamed Fadzil Muhammad Ali. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kamu ingat aku tak erti peraturankah, kata Tuan Ibrahim kepada Rafizi Ramli. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mencabar Rafizi supaya membuat laporan Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM berhubung tuduhan kelulusan projek oleh Kementerian Alam Sekitar KASA yang dibuat selepas pembubaran Parlimen. Tuan Ibrahim yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air menegaskan jika benar tuduhan itu, sepatutnya Timbalan Perdana Presiden PKR itu perlu melaporkan kepada pihak berkuasa. Sebaliknya, katanya, Rafizi membuat tuduhan dan cuba berselindung dengan memberitahu tuduhan dilemparkan berdasarkan maklumat sumber dalaman yang diberikan. Rafizi berselindung di sebalik, saya difahamkan, saya dimaklumkan, ada pihak yang diberitahu, ini kilimah-kilimah dari segi perundangan yang tidak boleh diambil tindakan undang-undang. Tapi mungkin ada aspek-aspek lain yang kita kena tengok, tapi saya nak tegaskan bahawa fitnah ini tak betul. Sebab itu saya minta supaya kalau ada kes, ada bukti, repotlah, jangan buat fitnah musim ini. Mungkin Rafizi tak sebut secara direct, cuma dia kata ada pihak-pihak tertentu cuba desak menteri untuk lulus. Pihak mana? Kalau ada pihak nak suruh desak, tak pernah jumpa pun saya untuk desak, katanya dalam ceramah dalam Dewan Undangan Negeri Dun Ceka di Pahang malam tadi. Beliau berkata demikian mengulas tuduhan dibuat Rafizi mendakwa KASA dalam proses penganugerahan projek tebatan banjir bernilai 2 bilion secara rundingan terus kepada syarikat dimiliki individu dikatakan mempunyai kaitan dengan pemimpin UMNO. Rafizi mendakwa dimaklumkan sumber dalam kerajaan usaha meluluskan segera projek itu di bawah Kementerian Pentadbiran Kerajaan sementara adalah sebagai timbal balas selepas menerima dana untuk digunakan PRU15.
Sehubungan dengan itu, beliau menuntut Tuan Ibrahim menjawab dakwaan berkenaan dan memberi jaminan tidak akan meluluskan sebarang projek tempoh pentadbiran kerajaan sementara kerana ia bertentangan dengan pekeliling perbendaharaan. Tuan Ibrahim menjelaskan tiada kelulusan boleh diberikan terhadap mana-mana peruntukan kewangan dalam tempoh kerajaan sementara. Nak saya tegaskan, saya tak pernah meluluskan sebarang peruntukan mana-mana projek setelah Parlimen dibubarkan. Dan saya nak tegaskan, tidak ada mana-mana pihak datang jumpa saya minta lulus 2 bilion, yang bukan sikit katanya. Beliau juga calon PN di Kubang Kerian, Kelantan, Dun Ceka, Pahang menegaskan beliau tidak pernah campur tangan dalam sebarang tender di Kasar. Bukan macam zaman PH. Bagi saya itu urusan jawatan kuasa tender. Saya nak terbit dan saya tak nak tanya pun Ketua Setiausaha Kasar mengenai hal itu. Ikut prosedur, ikut peraturan, siapa yang layak, siapa yang dapat proceed, katanya. Beliau juga menegaskan dan menjelaskan tuduhan mengenai tuduhan di Krubong, Melaka mana sudah melalui proses tender mengikut prosedur kewangan dan tidak mempunyai sebarang isu dalam perkara itu. Beliau menegaskan di sebalik Parlimen dibubarkan, semua projek tidak boleh diberi kelulusan peruntukan kewangan sebagaimana notis dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negeri berhubung perkara itu. Ini notis yang biasa. Pertamanya, tidak boleh bagi apa-apa komitmen kewangan. Yang kedua, tidak boleh janji projek membabitkan kewangan bagi tanggungan kerajaan akan datang. Dan yang ketiga, tidak boleh buat mana-mana dasar, tidak boleh lulus mana-mana polisi, mana-mana dasar dalam tempoh kerajaan peralihan atau caretaker government, katanya. Menegaskan beliau mengetahui dan memahami peraturan itu. Kamu ingat aku tak erti peraturan kah? Beliau memaklumkan selepas Parlimen dibubarkan, beliau hanya terbabit 3 program KASA, iaitu pertama menghadiri sambutan Hari Alam Sekitar Negara, kedua menghadiri dan merasmikan Karnival Kementerian Alam Sekitar dan Air di Kubang Kerian, dan yang ketiga menghadiri majlis meraihkan kaki tangan kementerian yang berpencen atau bertukar ke kementerian lain. 3 program yang saya hadir dan tidak ada sebarang tanda tangan mana-mana surat yang meluluskan mana-mana projek, katanya. Justru katanya beliau juga sudah meminta peguamnya meneliti aspek undang-undang bagi tidak tindakan seterusnya ke atas revisi. Ini kilimah-kilimah dari segi perundangan yang tidak boleh diambil tindakan undang-undang. Tapi mungkin ada aspek-aspek lain yang kita kena tengok. Tapi saya nak tegaskan bahawa fitnah ini tak betul. Sebab itu saya minta supaya kalau ada kes, ada bukti, reportlah. Jangan buat fitnah musim ini. Mungkin Rafizi tak sebut secara direct, cuma dia kata ada pihak-pihak tertentu cuba desak menteri untuk lulus. Pihak mana? Kalau ada pihak